Lama sebenarnya saya tak buat ulasan video. Jadi saya paksa diri juga hari ini untuk buat ulasan video. Sebenarnya banyak dah buku yang saya baca, tapi tak sempat nak buat ulasan video. Sebab buat ulasan video ni dia kena prepare mental, physical, emosi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di saluran YouTube Nur Samila Samsudin. Okey, hari ini saya akan buat satu lagi ulasan buku. Tapi kali ini bukan novel, ia hanyalah sebuah kumpulan cerpen. Okey, Latifah Rabbaniah, hasil karya Azizi Haji Abdullah. Saya tak akan ulas ke-16 buah cerpen di dalamnya. Saya akan pilih beberapa yang membuatkan saya memang akan ingatlah sentiasa cerpen tu. Tiap satu cerpen membawa isu yang berbeza, tetapi masih lagi mengangkat kisah-kisah masyarakat. Dan cerita di dalamnya pada saya ia betul-betul sebuah realiti kehidupan. Sedikit latar tentang buku ini, kumpulan cerpen ini. Di tangan saya cetakan keempat 2021. Cetakan pertama pada 1976 lagi diterbitkan, kedua 1981, ketiga 1985 dan yang terakhir cetakan keempat 2021. Cerpen pertama yang buat saya berfikir panjang selepas saya menamatkan bacaan, iaitu cerpen berjudul Sami Mekong. Sami Mekong ni dia mengisahkan sepasang kekasih, iaitu watak utama wanita rohani dan pasangannya Sami Mekong. Dia memang dikenali watak lelaki itu sebagai Sami Mekong. Rohani ni pun panggil kekasih dia tu pun Mekong. Okay, dan Mekong ini digambarkan sebagai seorang Sami yang sangat patuh pada agamanya, iaitu agama Buddha, dan dia tidak dapat meneruskan hubungan dengan rohani ni melalui satu ikatan perkahwinan, sebab kita tahu bahawa seorang Sami tak dibenarkan untuk berkahwin. Tetapi rohani ini terlalu mencintai Mekong, dan Mekong ni pun sebenarnya mencintai rohani. Tetapi kerana kepatuhannya kepada agama, dia terpaksa mengorbankan cintanya setakat berhubungan sebagai kekasih saja, bukan sebagai suami isteri. Sementara rohani seorang Islam dan dia seorang Buddha. Okay, kat sini lagi saya dah rasa macam berdebar sebab nak tahu pengakhirannya. Kita risau bila bermain dengan bab agama ni, kita macam agak risau sebab dia melibatkan akidah, dan mungkin ini juga yang cuba diketengahkan oleh penulisnya. Okay, dan pengakhirannya membuatkan saya tersentak. Okey, dan sebab rohani dia berjaya menarik Mekong masuk agama Islam, tetapi dengan cara dia mengorbankan maruahnya sehingga Mekong terpaksa memeluk Islam dan berkahwin dengan rohani. Kat sini kita nampak rohani ni menang dari percaturannya untuk menarik Mekong ke dalam agama Islam dan menjadikan Mekong suaminya. Tetapi pada masa yang sama, kita berfikir juga, adakah perlu berkorban sehingga tahap itu, iaitu mengorbankan maruah. Malah pada saya, dia bukan mengorbankan maruah dirinya saja, tetapi mengorbankan agama dia. Sebab agama kita tak mengajar kita untuk bertindak sedemikian. Tetapi inilah realiti hidup yang perlu kita telan. Okey, cerita ini mungkin cerita benar yang kita tak pernah tahu ia wujud dalam masyarakat kita. Jika ia tak benar pun, kita sebagai anggota masyarakat, bagaimana kita melihat perkara ini? Dari sudut apa kita melihat perkara ini? Adakah rohani menang sebab dia berjaya menarik Mekong ke dalam agama Islam, atau rohani sebenarnya kalah? Dan rohani itu mewakili apa? Itu yang membuatkan bila saya dah habis baca cerita ni, saya berfikir panjang sangat.
Saya rasa macam banyak emosi saya bercampur aduk. Sedangkan inikah iman manusia? Buku ini hanya memiliki 175 muka surat sahaja. Kerana beratnya cerpen atau isu yang diketengahkan penulis membuatkan kita mengambil masa yang sangat panjang untuk membacanya. Kalau anda seorang pembaca yang membaca karya-karya Azizi Haji Abdullah, anda tahu bahawa beberapa karyanya banyak menyebut ataupun banyak menaikkan tentang ayah. Okey, ada dalam memoir seorang guru telah diadaptasi kepada drama lakonan Rosyamno. Bagaimana memoir seorang guru juga berkait dengan ayah selain daripada mengetengahkan profesion guru. Okey, dan Azizi Haji Abdullah juga ada sebuah novel yang berjudul Ayahanda. Dan di dalam Latifah Rabbaniyah ni juga ada cerpen berjudul Bapa. Dan selepas cerpen Bapa tu pula ada satu cerpen yang berjudul Hari Jadi yang ke-75, juga berkenaan dengan seorang bapa. Saya nak kongsi dengan anda satu lagi cerpen daripada kumpulan cerpen Latifah Rabbaniyah ni yang berjudul Nabila. Tajuk dia memang biasa saja, satu nama orang iaitu nama budak berusia 11 tahun, tetapi cerita yang diangkat atau isu yang diangkat adalah tentang konflik perasaan antara ayah yang telah kematian isteri iaitu ibu kepada Nabila ni, dan konflik perasaan Nabila itu sendiri sebagai seorang anak yang kehilangan ibu. Okay, cerita ni kita boleh belajar juga daripada kisah dan perasaan dua watak ini. Okay, bagaimana seorang ayah yang cuba nak memberikan yang terbaik. Dia nak cuba carikan ibu baru sebab dia nak anak-anak dia ada kasih sayang seorang ibu, dan perempuan yang dicarikan tu pun baik. Tetapi seorang anak bernama Nabila tak mampu nak menerima ada wanita lain menggantikan ibunya, walau sebaik mana pun wanita itu. Dan dalam cerita ni, Nabila ni sebelum tahu bapa dia bertindak untuk menikah baru, Nabila ni yang 11 tahun ni, dia cuba mengambil alih tugas seorang ibu. Dia mengemas rumah, dia mengasuh adik-adiknya yang berumur ada 1 tahun dan 7 tahun. Okey, dan dua kanak-kanak itu memang rapat dengan dia dan menganggap dia seperti seorang ibu walaupun dia baru berusia 11 tahun. Kita bacakan, kita dapat rasa tahu bagaimana anak-anak tu berpaut pada kakak yang 11 tahun tu, menggantungkan kasih kepada kakak tu. Okay, dan Nabila ni sendiri cuba belajar masak. Kita rasa sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, kita dapat rasa perasaan anak tu, betapa dia cuba tak nak ada orang lain menggantikan ibu dia. Dia sendiri 11 tahun cuba mengambil tanggungjawab ibu dia, arwah ibu dia. Dan cerita ni memang menguji emosi dua manusia ni, iaitu emosi bapa dan emosi Nabila sebagai seorang anak yang menolak. Cerita ni sebenarnya boleh dipanjangkan lagi lah. Dia mendahulukan anak dia yang lari dari rumah. Dia jumpa anak dia dekat kubur isteri dia dan dia bawa balik. Okay, dan dia rawat anak dia. Masa tu dia dalam perjalanan nak jemput isteri yang baru dinikahinya dari Pulau Pinang. Okay, tapi dia tundakan. Okay, dan tak tahulah kesudahannya pernikahan dia bagaimana, tetapi kita dapat melihatlah betapa dia memberat ke arah anak dia, lebih memikirkan emosi si anak berbanding keperluan dirinya dan juga keperluan wanita yang baru dinikahinya. Okay, dan kat sini memang kita sendiri pun kalau berada dalam situasi begitu, kita tak tahu bagaimana nak bertindak. Okay, dan dia rasa bersalah sebab dia tak berbincang dengan si anak, walaupun si anak itu usianya masih mentah 11 tahun, tapi dia punya pemikiran sebenarnya sudah dewasa. Banyak yang kita boleh belajar lah daripada cerpen-cerpen karya Azizi Haji Abdullah ini. Selain daripada tu, dalam buku ni juga, kumpulan cerpen ni juga, dia ada bercerita tentang satu watak yang cuba berada dalam satu alam lain, iaitu alam dikenali sebagai
alam Tuhan. Okey, alam Tuhan ni kalau kita pernah baca buku Shah Nur Ahmad pun ada disebutkan, iaitu alam lahut. Okey, alam lahut ni kalau kita tahu terbahagi kepada 3, iaitu alam jabarut, alam malakut dan alam nasut. Okey, yang ini lebih kepada kesufian ya. Wataknya cuba nak mencapai satu tingkat keredaan Allah sehingga dia meninggalkan dunia. Okay, dia meninggalkan wanita kekasih hatinya sebab wanita itu tak selari dengan sasaran dia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Okay, dan kat situ memang cerpen ni pada saya paling berat lah. Dan tajuk dia Latifah Rabbaniyah. Okey, tajuk utama untuk kumpulan cerpen ini. Dan ada juga tajuk yang berjudul Lawamah. Okey, beratlah dua cerpen ni sebab dia melibatkan dunia yang berbeza Dia bukan realiti hidup kita, tapi sudah masuk ke alam macam sufi macam tu. Buku ni boleh korang beli melalui DBP. Dan saya percaya kalau anda sukakan penulisan yang berat, yang boleh membuatkan anda berfikir, buku ini sesuai untuk anda. Buku ni mengajar kita banyak perkara dan bukan sahaja corak penulisan Azizi Haji Abdullah yang mengikat kita untuk terus membaca untuk mengetahui cerita tu, tetapi juga isu-isu yang dinaikkan sangat relevan untuk mana-mana zaman. Dia akan melibatkan isu agama, isu akidah, lepas tu isu kemanusiaan, isu kemiskinan, isu konflik antara anak dan ayah, dan isu kesalahfahaman dalam sesebuah keluarga. Terlalu banyak. Dan kita seharusnya banyak belajarlah daripada pembacaan, walaupun penulisannya sangat singkat. Tapi berat berat untuk kita fikirkan. Kita tak boleh baca macam kita baca novel lain. Walaupun sebuah novel tu kan 500-600 muka surat, tetapi tak terbanding dengan kumpulan cerpen yang nipis ni. Tapi keberatan dia berbeza. Okey, kita mungkin boleh baca novel yang 500 muka surat tu satu malam. Tapi untuk yang ini, kita akan, pada saya sendiri, pengalaman saya sendiri, berfasa membacanya. Okay, sebab nak menghadam segala mental, emosi. Okay, sekian dulu ulasan saya untuk kumpulan cerpen Latifah Rabbaniyah karya Azizi Haji Abdullah, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.